Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat sahabiyah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa niat i'tikaf supaya sepanjang kita berada dalam rumah Allah Ta'ala ini, kita mendapat pahala yang berterusan selama mana kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tajuk pada malam ni ialah berkenaan dengan ilmu laduni dan juga kasyaf. Ilmu laduni dan juga kasyaf. Tajuk seperti ini penting untuk kita faham, sebab banyak ajaran-ajaran sesat menggunakan istilah-istilah yang macam ni. Istilah laduni, istilah kasyaf, perkataan tu lain tapi digunakan dalam konteks yang lain ataupun telah disalahgunakan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita tidak mahu istilah-istilah seperti ini menarik minat orang ramai yang berminat dengan agama tetapi kemudiannya dibawa ke jalan yang sesat ataupun jalan yang tidak benar. Kita mulakan dengan fatwa Pulau Pinang dahulu. Fatwa negeri Pulau Pinang. Fatwa ni tahun 2003. Fatwa mengenai ajaran perjalanan 21 laduni rahmatullah. Kesedap tu nama kan, laduni rahmatullah. Mesyuarat Jawatankuasa Syariah Negeri Pulau Pinang pada 19 September 2003 telah membincangkan mengenai ajaran perjalanan 21 laduni rahmatullah dalam kurungan ajaran Ismail bin Harun dan membuat keputusan seperti berikut. Apa keputusan dia? Ini keputusan Jawatankuasa Fatwa Pulau Pinang. Yang pertamanya, bahawa ajaran dan fahaman perjalanan 21 laduni rahmatullah dalam kurungan ajaran Ismail bin Harun adalah bercanggah dan menyeleweng dari pegangan ahli sunnah wal jamaah dan menjadi ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan negara. Apa kesalahan ajaran ni? Dia guna perkataan laduni, perjalanan 21 laduni rahmatullah. Tapi Jawatankuasa Fatwa Pulau Pinang kata bukan setakat dia bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, malah dia jadi ancaman kepada negara, jadi ancaman kepada orang Islam, umat Islam, keutuhan agama Islam, perpaduan sesama orang Islam dan juga mengancam keamanan negara. Apa kesalahan dia? Ini yang kita nak cuba kupas, yang kita boleh belajar pada malam ni. Baik, dalam keputusan Fatwa Pulau Pinang ni dia sebut fahaman dan ajaran ini perlu disekat keseluruhannya dari berkembang di negeri Pulau Pinang berdasarkan percanggahan yang terdapat di dalam ajaran tersebut. Ini yang kita nak tahu. Sebab apa kita nak tahu, tuan-tuan? Supaya apa yang tuan-tuan belajar, sama ada tuan-tuan belajar di masjid ini atau di masjid lain atau di mana-mana pondok,
atau dengan mana-mana guru, mana-mana penceramah sekalipun, tuan-tuan boleh cek poin-poin ini. Ini sebagai panduan supaya kita tidak sesat jalan, supaya kita tidak beramal dengan ajaran yang difatwakan sebagai sesat. Baik, yang pertama, apa dia kesilapan ajaran ini? Yang pertama, kumpulan ajaran yang dipimpin oleh Ismail bin Harun ini dinamakan Laduni. Dia namakan Laduni. Apa dia Laduni ni? Dia kata kerana ilmu ajaran ini adalah suatu ilmu yang terlalu rahsia, dan hanya diketahui oleh beliau, yakni Ismail bin Harun, dan Allah sahaja. Ini nombor satu. Bila tuan-tuan dengar perkataan Laduni, tak kiralah mana-mana tok guru, mana-mana ustaz, mana-mana tenaga pengajar, dia mengajar kepada tuan-tuan, dan dia kata ilmu yang dia ajar ni hanya dia je yang tahu, orang lain tak tahu, dia je yang tahu, dan dia tahu hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Maka ini akan trigger bahawa berkemungkinan apa yang orang ucapkan itu sama dengan cerita kesesatan ilmu laduni yang difatwakan sesat dalam fatwa ni. Itu cara kita nak jaga diri kita supaya kita tidak terpesong akibat daripada terpengaruh dengan istilah-istilah yang macam ni. Jadi kalau ada orang bagi tahu ni kita belajar ilmu laduni, orang lain tak tahu, ustaz ni seorang je yang tahu, maka itu berkemungkinan besar dia mengamalkan ajaran sesat. Ini laduni. Baik. Apa dia? Dia je yang tahu, orang lain tak tahu. Yang kedua, Ismail mendakwa bahawa ilmu ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa berada dengannya secara terus sebagai saksi dengan gelaran yang mulia Rabbul Jalil Habibullah Haji Ismail As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedap. Kan dia punya gelaran. Tuan-tuan tengok ada orang gelaran macam-macam tu, yang tu jaga-jaga. Kan? Ada gelaran yang pelik-pelik ni. Macam inilah yang mulia Rabbul Jalil Habibullah, nama dia Ismail je. Tapi kat depan tu yang mulia Rabbul Jalil Habibullah Haji Ismail, lepas tu ada As-Siddiq pula tu. Kan? As-Siddiq, lepas As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hati-hati kalau tuan-tuan jumpa ada guru macam ni, ada tok guru macam ni, syekh maya macam ni, hati-hati. Kan? Sebab itu ciri-ciri dia. Itu ciri-ciri dia. Kemudian melalui ajaran perjalanan tersebut, Ismail mendakwa dapat memberi apa sahaja yang dipohon atau dipinta oleh pengikutnya dengan mendakwa bahawa Ismail bin Harun maha mengetahui. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dengan satu tok guru yang orang panggil dia wali Allah, dia tahu banyak benda, dia maha mengetahui, jaga-jaga. Jaga-jaga. Pasal apa? Sebab ilmu kita terbatas. Kan? Ilmu kita banyak batasan dia. Kita tak boleh maha mengetahui. Benda-benda gaib kita tak tahu. Benda-benda yang terselindung kita tak tahu. Itu kita manusia. Itu juga yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia kata dia maha mengetahui, sama cerita macam Ismail bin Harun yang difatwakan sesat oleh Pulau Pinang. Baik. Ismail dia kata dia dapat ilmu laduni rahmatullah ini ketika dia berumur 45 tahun dan mula dapat ilmu itu pada waktu petang. Dia kata malaikat Jibril alaihi salam telah datang dan menyampaikan wahyu kepadanya semasa dia dalam keadaan sedar dan jaga. Jadi kalau tuan-tuan belajar satu tarikat, satu kumpulan pengajian agama, tak kiralah di masjid ke, rumah tok guru ke, di surau ke apa ke, dia kata malaikat Jibril datang dekat dia, itu ciri kesesatan. Jibril takkan datang dah jumpa kita, tuan-tuan. Tak ada. Jibril Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia takkan jumpa tok imam, dia takkan jumpa tok Bilal, ustaz-ustaz, tok guru, tak.
Bila ada satu orang tok guru, satu syekh, dia kata bahawa Jibril datang jumpa dia, itu tanda kesesatan. Kemudian dia mendakwa dia diajar dan dididik oleh wali-wali Allah. Ini ciri-ciri ajaran sesat. Dia suka guna perkataan macam ni, bahawa dia belajar dengan wali-wali Allah, dan dia sebut antara wali Allah yang datang jumpa dengan dia adalah Al-Muttalib. Al-Muttalib bangsa Arab. Tak tahulah siapa dia, wali Allah mana kita tak tahu. Dia mendakwa macam tu. Apa lagi? Dia kata dia belajar dengan Tok Janggut. Tok Janggut mati lama dah, tapi dia kata dia belajar dengan Tok Janggut. Kan? Dia belajar dengan Luqmanul Hakim. Kan kita duk baca ayat Quran pasal Luqmanul Hakim, dia kata dia mengaji dengan Luqmanul Hakim. Ini semua ajaran sesat. Dan dia belajar dengan Habib Nuh. Ini semua ciri-ciri, kan, dakwaan-dakwaan yang karut. Dan dia kata bahawa dia mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 4 orang sahabat Nabi, ajar dia sampai dia mendapat makam yang tinggi yang dipanggil sebagai Rabbul Jalil. Jadi kalau tuan-tuan mengaji dengan siapa-siapa, tok guru tu bagi tahu dekat tuan-tuan, yang ajar dia ilmu ni adalah Nabi sendiri ajar kat dia, Abu Bakar sendiri ajar kat dia, Umar Khattab ajar kat dia, itu bohong. Orang Penang kata apa? Mohong. Saya tak kerti nak sebut lah. Bohong lah, bohong, tipu. Kan? Tipu. Jangan percaya. Maknanya tuan-tuan jangan buang masa mengaji dengan orang macam ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam fatwa Pulau Pinang ini juga mengatakan bahawa siapa yang nak pergi haji kena pergi jumpa dengan dia dulu. Nak pergi haji kena jumpa dengan dia dulu. Sebab apa? Nak cek sama ada nak pergi haji ni, nak pergi buat haji ni, haji dia mabrur ataupun tidak. Kena confirmation dengan dia dulu. Ni semua karut. Jadi tuan-tuan boleh cam lah. Kita bukan kita tuju dekat dia seorang, tak, tapi sebagai panduan kita. Kok tuan-tuan jumpa kat mana-mana, kan, tuan-tuan jumpa dekat Pulau Pinang ke, dekat negeri lain ke, dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, benda-benda macam ni kita dah tahu, dah trigger dah, ini ajaran sesat. Kemudian dia kata bahawa Allah dan Rasul datang rumah dia, Allah pergi rumah dia. Ni saya ada kawan tuan-tuan, dia usaha juga supaya Perdana Menteri pergi rumah dia. Tu tak apa, tahanlah juga. Kan, dia pusing kot mana juga supaya Perdana Menteri pergi rumah dia. Pasal apa? Sebab dia nak supaya jiran-jiran tengok dengan polis datang apa semua, kan, dengan kereta peronda ramai-ramai. Hebat. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri datang rumah aku. Yang tu tak apa, kan, Perdana Menteri ke Menteri Besar datang rumah kita. Tapi yang tak bagusnya dia nak menunjuk tu lah, nak show off. Yang tu tak bagus. Yang tu sifat mazmumah. Tapi yang ni lagi dahsyat. Bukan Perdana Menteri datang rumah dia, kan, bukan TYT, Tuan Yang Terutama datang rumah dia, Allah sendiri datang rumah dia. Ni tuan-tuan, saya tak faham macam mana ajaran macam ni ada orang ikut. Yang ni yang kita tak faham. Patutnya ajaran macam ni zero pengikut, sepatutnya zero pengikut. Tapi ajaran macam ni lah ada orang ikut. Pasal tu kita tak pelik tuan-tuan kalau ada orang bodoh-bodoh mengajar di YouTube, orang yang melampau mengajar di YouTube dalam media sosial public domain, tapi ada pengikut, ada follower. Pasal apa? Kerana dakwaan Allah datang rumah dia pun ada orang percaya. Kita nak kata apa? Sebab tu kita tuan-tuan, kita jangan terikut-ikut, kan, dengan kejahilan manusia, stupidity manusia. Kita bukan nak kata ke orang tu bodoh, orang ni bodoh, tak. Tapi kita nak cerita tentang kejahilan dan kebodohan ni, kita jangan ikut. Kita ikut benda-benda yang cerdik pandai sahaja, benda-benda yang bagus, kan, intelek, orang intelek yang kita kena ikut. Sesiapa yang membeli Al-Quran kena tunjuk dekat dia dahulu untuk dapatkan hikmah Quran. Yang ni pun satu hal, kan, dia kena dapat endorsement daripada dia untuk memastikan Quran tu dapat membawa hikmah kepada dia. Kemudian dia kata bahawa setiap pengikut dia diberikan anugerah wali, boleh jadi wali. Kalau tuan-tuan mengaji,
Lepas tu guru kata siapa mengaji dengan aku dia akan anugerah wali. Yang tu jangan percaya. Jangan ikut. Jangan ikut. Lepas tu dia kata pengikut-pengikut dia tidak dibenarkan membaca ayat kursi, tidak dibenarkan baca surah Yasin, sebab dia kata surah tu tidak ada kelebihan. Tuan-tuan boleh imagine ada follower yang ikut tok guru yang ajarkan kepada pengikut dia jangan baca ayat kursi, jangan baca surah Yasin. Ada orang boleh ikut ni benda macam ni, tuan-tuan. Sebab tu kita tak pelik kalau ada siapa-siapa ajar jangan baca izaja, jangan baca tabbat yada, kan, jangan baca surah tu surah ni, tapi ada orang ikut. Rupa-rupanya kenapa, tuan-tuan? Kerana di Pulau Pinang pun ada orang ikut. Ayat kursi ni berapa hadis ada cerita pasal kelebihan ayat kursi. Semua ayat Quran, tuan-tuan, kita baca kita dapat pahala. Jadi kalau ada mana-mana guru yang kata bahawa ada mana-mana ayat Quran, ada mana-mana surah yang tak sesuai untuk dibaca, maka itu tanda-tanda kekarutan ajaran itu. Kan, itu tanda-tanda penyelewengan dalam ajaran agama. Kemudian dalam fatwa ini juga menceritakan bagaimana dalam pengajaran dia memberitahu bahawa pertalian Nabi Khidir dengan Nabi Musa adalah sama sebagaimana pertalian Ismail Harun ni dengan murid-murid dia. Dia kok mana pun dia nak kona kok tu. Dia kata kita ni kan, hubungan kita ni macam Khidir dengan Nabi Musa. Nanti ceritalah pasal wali Allah pun dia kait dengan Nabi Khidir. Ini tanda-tanda ajaran sesat. Dan kemudian dia sebut bahawa setiap pengikut dia yang nak berjumpa dengan dia mesti bersalam dengan dia masa dia duduk atas katil. Ni pun pelik. Kita bersalam mana-mana boleh bersalam tu tak? Jumpa kat tiang, salam kat tiang. Cuma sekarang tak boleh lah, SOP kan. Tapi sebelum Covid ni, jumpa kat pintu, salam kat pintu. Jumpa kat tangga, kita salam dekat tangga. Tapi ajaran sesat ni kita nak cam macam mana, tuan-tuan? Dia ada tempat khas nak bersalam. Kat mana? Atas katil. Nak bersalam dengan dia, nak tunggu dia duduk atas katil baru bersalam dengan dia. Jadi kalau tuan-tuan mengaji dengan mana-mana kumpulan, tok guru ni bagi tahu nak salam dengan dia ada waktu macam ni, tempat macam ni, dia kena duduk macam ni, apa semua. Itu tanda-tanda ajaran sesat. Baik, kemudian dia kata bahawa tak boleh duduk di sebelah kanan dia. Sebelah kanan tak boleh duduk. Pasal apa ke sebelah kanan tak boleh duduk? Dia kata sebab Nabi ada sebelah kanan dia. Tak sesat lagi, tuan-tuan. Pulau Pinang kata ini ajaran sesat. Cuba tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam majlis-majlis tertentu, ada tok guru yang kata Nabi hadir dalam majlis dia. Setengah dalam YouTube tuan-tuan boleh tengok macam mana dia letak kursi dalam majlis tu. Pasal apa tak kursi? Dia kata Nabi datang, Nabi nak duduk di atas kursi tu. Itu contoh ajaran sesat. Ni fatwa negeri Pulau Pinang. Jadi kalau ada tok guru, dia kata kursi ni jangan siapa-siapa duduk sebab Nabi nak duduk, Nabi akan hadir dalam majlis kita, itu adalah ciri kesesatan. Baik. Kemudian dalam fatwa ini, maka fatwa negeri Pulau Pinang ni dia mengatakan bahawa mana-mana orang Islam dilarang daripada mengajar, mengamalkan dan menyebar ajaran ini. Baik, sekarang kita nak tahu, tuan-tuan sekalian, yang kata ilmu laduni ni apa dia? Kan? Tadi kita bagi contoh dari segi fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Kita mula yang tu dulu supaya tuan-tuan nampak bagaimana pihak berkuasa telah mengeluarkan fatwa itu supaya tidak berlaku kesesatan di kalangan orang-orang Islam. Jadi sekarang kita nak tahu apa dia yang dikatakan ilmu laduni ini. Tadi kita dah sebut secara sepintas lalu yang kata ilmu laduni ini, dia kata dia je yang tahu, orang lain tak tahu.
Jadi kita nak tahu lebih detail sedikit. Baik. Ilmu laduni, ilmu kasyaf, ini istilah-istilah yang kita biasa dengar. Mungkin ada di antara kita yang tak biasa dengar, mungkinlah, ataupun mungkin sekali-sekala je dengar. Tapi bagi sesiapa yang belajar tasawuf, siapa-siapa yang belajar kitab-kitab yang berkaitan dengan hati, nak bersihkan diri kita daripada sifat mazmumah, nak hiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, nak bersihkan daripada mazmumah, sifat yang tercela, maka dia akan belajar tasawuf, dia akan belajar ilmu tarikat, dan bila dia belajar benda-benda macam ni, dia mesti jumpa perkataan ni. Dia mesti jumpa perkataan ilmu laduni dan juga ilmu kasyaf. Baik. Maka ada orang kata, kan, ada kata-kata yang mengatakan bahawa ilmu ini dia sangat istimewa. Ilmu ni dia sangat suci. Sebab apa? Sebab kedudukan dia bukan sebarangan orang yang dapat memperolehi ilmu ini. Yang memperolehi ilmu ini, yang dapat kasyaf, yang dapat laduni ini hanyalah golongan yang mencapai taraf wali pada tingkatan ma'rifat, mereka kata. Maka jangan mudah-mudah untuk mengkritik wali-wali tadi. Sebab tu ada pengikut yang taksub. Sebab apa? Sebab tu guru dia diangkat sebagai wali, kan? Dan tak boleh kritik secara sembrono, walaupun apa yang dilakukan oleh wali dia menyalahi Al-Quran, walaupun apa yang dilakukan oleh tok guru dia yang dianggap sebagai wali itu menyalahi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada zahir pelakuan tok guru dia yang dianggap wali itu menyalahi hukum hakam agama. Ini dia punya kekeliruan, kan? Dia punya kekeliruan. Baik. Apa dia sebenarnya yang dikatakan ilmu laduni? Jadi golongan di kalangan ahli sufi setengah-setengah ini dia bawalah cerita pasal ilmu laduni. Apa dia keistimewaan dia? Kan? Apa dia kelebihan dia? Maka dikatakan ilmu laduni ini adalah ilmu yang paling tinggi, kan? Ilmu yang paling kemuncak, itu yang dikatakan ilmu laduni. Macam mana nak dapat ilmu laduni? Dengan mujahadah, kan? Dengan pembersihan diri, mensucikan hati. Maka bila ada nur dalam hati kita, maka akan tersingkaplah segala rahsia alam gaib. Malah bukan setakat tersingkap segala rahsia alam gaib, malah dia boleh berdialog, berkomunikasi secara langsung dengan Allah, dengan Rasul dan roh yang lain, termasuk dengan Nabi Khidir alaihi salam. Bila tuan-tuan dengar yang ni, kita dah tahu dah, ini ada masalah, kan? Ilmu yang macam ni dia ada masalah. Dan mereka mengatakan bahawa nak capai ilmu laduni yang macam ni tak dapat dicapai kecuali kalau kita mampu sampai ke satu tingkat ma'rifat melalui latihan-latihan tertentu, amalan yang tertentu, ataupun zikir-zikir yang tertentu. Jadi ini antara benda-benda yang disebut kepada kita. Baik. Untuk pengetahuan kita semua, kan, sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa di kalangan masyarakat akan timbul salah faham tentang istilah ini, kan. Mereka mengatakan bahawa istilah ini dia datang daripada Al-Quran sendiri. Ini dakwaan mereka lah. Dia kata benda ni ada dalam Quran, dia kata. Baik, apa dia? Iaitu surah Al-Kahf. Surah Kahfi, kita orang Melayu sebut surah Kahfi, ayat 65. Wa 'allamnahu, kan, min ladunna ilma, kan, dan kami telah ajarkan kepadanya, yakni Nabi Khidir alaihi salam, dari sisi kami satu ilmu. Min ladunna ilma,
kan, dari sisi kami satu ilmu. Jadi apa yang mereka faham? Mereka kata bahawa daripada ayat ini menunjukkan adanya ilmu laduni, sebab Allah bagi ilmu tu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar pasal ilmu laduni, biasanya tuan-tuan akan jumpa nama Nabi Khidir disebut. Lepas tu mereka yakin bahawa Nabi Khidir ini hidup sampai sekarang dan dia ada buat majlis ta'lim kepada orang-orang khusus yang telah mencapai tingkatan ma'rifat. Baik. Untuk pengetahuan kita semua, kan, untuk pengetahuan kita semua, telah menjadi satu ijma' di kalangan ulama-ulama Islam tentang wajibnya kita beriman kepada semua nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah Ta'ala, dan kita ijma' di kalangan para ulama bahawa nabi yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas nabi wafat, datang satu nabi yang dikenali sebagai Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Isa bukan penutup kepada segala nabi, dia bukan penghulu kepada segala nabi. Malah Nabi Isa dia datang, dia mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Khidir alaihi salam bukanlah syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sekali-kali percaya bahawa ada ajaran Khidir, dia bawa syariat dia sendiri, maka itu dakwaan yang salah. Tidak ada syariat nabi lain. Yang ada hanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada dakwaan yang kata Nabi Khidir dia mengajar orang, dia buat taklim kan kepada golongan-golongan khusus, dia bawa syariat dia, maka yang tu jelas bohong. Kan? Dia jelas bertentangan dengan Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa lagi kesesatan ajaran ini, iaitu mereka mengatakan bahawa bila kita capai tahap kasyaf ni, maka tersingkap segala rahsia alam ghaib. Yang ni sebab apa sesat, tuan-tuan? Kalau ada mana-mana kumpulan pengajian agama, dia ajar dekat kita bahawa kita dalam usaha nak latih diri kita, dalam usaha nak mensucikan diri kita, dalam usaha buat ibadat-ibadat yang tertentu, zikir yang tertentu, ada amalan yang tertentu, supaya kita naik akhirnya mencapai tahap kasyaf, yang mana terbuka segala rahsia gaib dan boleh berkomunikasi direct dengan Allah Ta'ala. Apa dia bohong? Apa dia bohong, tuan-tuan? Nombor satu pembohongannya kerana Nabi kita sendiri pun tidak diberikan ilmu gaib oleh Allah Ta'ala. Pengetahuan tentang benda-benda gaib Allah Ta'ala tidak bagi, kecuali hanya dalam beberapa perkara tertentu sahaja. Kan? Wa yas'alunaka 'anir ruh, kan? Tanya pasal roh. Tanya pasal roh. Nabi tahu ke? Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Tentang as-sa'ah, hari kiamat, Nabi tahu ke? Nabi tak tahu. Nabi pun tak boleh jawab tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Tentang roh, Nabi pun tak boleh jawab. Tarikh kematian setiap sahabat dia, Nabi pun tidak tahu. Siapa yang akan mati dan sebagainya. Yang Nabi tahu setakat mana beberapa kejadian yang Allah Ta'ala bagi tahu, setakat tu je. Jadi mustahil, tuan-tuan, mustahil ada orang lain yang kononnya mereka ni wali Allah tersingkap segala rahsia alam gaib. Yang ni mustahil. Takkan mereka ni lebih tahu pasal alam gaib lebih daripada Nabi? Ni mustahil. Sebab tu kita nak kenal benda-benda yang mengelirukan, benda-benda yang sesat, benda-benda yang salah, yang menyalahi enactment, menyalahi undang-undang negara. Senang macam ni ya. Kita dapat tanda-tanda macam ni, kita boleh agak dah. Ini adalah ajaran-ajaran yang boleh
membawa risiko kepada kita nanti kita terperangkap dalam keputusan-keputusan fatwa ni. Fatwa ni kata tak boleh, kan? Yang tu tak apa lagi, bab fatwa, bab undang-undang negara ini tahan lagi. Yang kita takut ni dengan Allah. Sesat dalam beragama ni, yang ni kita paling takut. Yang ni yang kita paling takut. Apatah lagi mereka mendakwa berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan rasul-rasul yang dah wafat, dah meninggal dunia itu, boleh berkomunikasi dengan malaikat. Ini semua karut. Kita jangan percaya, kan, benda-benda yang macam ni. Dia kata sampai tahap satu maqam, satu tingkatan, dia panggil musyahadah. Musyahadah ni apa dia? Boleh cakap direct, berinteraksi direct tanpa ada perantaraan, tak ada perantaraan, direct je. Ini adalah benda-benda yang bohong, yang kita tidak boleh percaya. Malah tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam surah Jin ayat 26 hingga 27, Allah Ta'ala pun sebut dalam ayat itu, alimul ghaib, Allah Ta'ala yang mengetahui ilmu ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan dia tidak memperlihatkan seseorang pun tentang benda gaib ini, illa man irtada mir rasul, kecuali di kalangan para rasul yang dia redha. Itu cerita adalah beberapa kejadian, beberapa benda yang ada, yang diketahui oleh nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Setakat tu je, bukan tahu semua, kan? Hanya sebahagian kecil, sikit sahaja yang Allah Ta'ala dedahkan kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kepincangan ilmu ini ialah mereka mengatakan kasyaf laduni ini adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ini adalah satu dakwaan yang karut, kan, yang tidak ada dalil yang jelas, dalil yang qat'i, dalil yang wadih, yang sarih, yang sahih, tak ada. Jadi dakwaan-dakwaan pasal ilham ini, isu dia gini ya tuan-tuan. Macam mana kita nak pastikan ilham tu, kalau Nabi tu wahyu, kan, orang biasa ni ilham. Macam mana kita nak pastikan ilham tu benar-benar daripada Allah? Macam mana kita nak tahu? Tambah pula, mereka ni selalu menjadikan istilah ilham ni untuk justify benda-benda karut yang mereka buat. Kalau betul ilham sekalipun, syarat dia mestilah ilham itu selari dengan Quran, selari dengan hadis-hadis Nabi. Kalau dia mendakwa dia mendapat ilham, tapi ilham tu kontradik dengan Quran, kontradik dengan hadis-hadis Nabi, reject. Sebab itu ilham syaitan. Nak kenal ilham syaitan macam mana? Bila dia kontradik, dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, bertentangan dengan ijma' kesepakatan para ulama, iaitu confirm bukan daripada Allah. Jadi janganlah duk guna perkataan ilham, kasyaf, apa semua ini untuk menghalalkan amalan ataupun perlakuan yang bertentangan dengan Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Dan kebiasaannya mereka ini mengatakan bahawa ilmu laduni ini firasat seorang mukmin. Itu antara dakwaan-dakwaan yang biasa yang didakwa oleh golongan ini. Dan kita kena ingat tuan-tuan sekalian, dakwaan berkenaan dengan ilham sama sekali tidak boleh menggantikan ilmu naqli. Ilmu naqli ni apa dia? Yang nakal. Naqli ni apa dia? Quran dan hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh kita nak ganti dengan kita nak gantikan dalil naqli itu dengan ilham. Itu tak boleh. Baik. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, contohnya kalau
kita lihat apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan dakwaan-dakwaan seperti ini, kan? Yang pertamanya, kebiasaannya mereka akan mengaitkan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Itu benda yang common. Tuan-tuan mengaji ilmu-ilmu ni, tuan-tuan akan jumpa dakwaan-dakwaan tentang mereka jumpa dengan Nabi Khidir, kan? Ada hubungan dengan Nabi Khidir dan sebagainya. Jadi ini antara dakwaan-dakwaan yang common yang dibawa oleh mereka. Baik. Kalau kita tengok kritikan yang dibuat oleh para ulama terhadap dakwaan-dakwaan ini, kita dapati bagaimana para ulama mengatakan bahawa kewajipan kita ialah ikut Nabi. Contohnya, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, kan? Jadi yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, ikut Nabi. Itu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Kemudian banyaklah hadis-hadis lain yang disebut oleh para ulama untuk menunjukkan kepada kita bahawa yang kita kena ikut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwaan tentang kehidupan Khidir dan sebagainya itu, tuan-tuan sekalian, walaupun ada juga ulama berbeza pendapat tentang Khidir masih hidup ataupun telah meninggal dunia, tetapi benda yang macam ni susah kita nak sahkan. Susah kita nak sahkan. Macam mana tuan-tuan nak tahu yang datang jumpa tuan-tuan tu Nabi Khidir? Macam mana? Kita, tuan-tuan, orang telefon mengaku polis pun kita takut dah. Berapa ramai yang kena? Telefon, cik, saya daripada LHDN, income tax. Berapa ramai kena? Cik, saya daripada custom ni, cik didapati tak bayar cukai, ataupun ada barang cik yang menyalahi undang-undang. Berapa ramai kena? Puluh ribu, ratus ribu. Tuan baca dalam berita, hak dekat 1 juta pun ada. Ada yang duit pencen habis, tuan-tuan. Tu manusia dengan manusia tu. Polis pun kita tak kenal, nak beza polis yang tipu, polis yang betul kita tak boleh nak beza. Income tax yang betul, income tax yang palsu pun kita tak boleh nak beza. Custom yang palsu, custom yang betul, yang ori pun kita tak boleh nak beza. Macam mana tuan-tuan nak beza Khidir alaihi salam? Macam mana nak beza? Golongan ni, dia kata sebab ustaz tak ada makrifat, tak ada kasyaf, pasal itu ustaz tak boleh nak beza. Pasal itulah yang banyak yang kena tipu di ajaran sesat ni, tuan-tuan. Kita, sama-sama kita pun kita susah nak kenal. Macam setengah-setengah bomoh, dia kata benda yang dia buat tak salah, sebab jin khadam yang dia guna ni jin Islam. Dia kata yang haram tu dengan jin kafir, dia kata. Jin Islam boleh. Nak tanya tuan-tuan, macam mana tuan-tuan kenal jin Islam? Ada surat masuk Islam ke, IC ke, pasport ke? Ada. Kita sama-sama manusia pun kita kena tipu, tuan-tuan. Sama-sama manusia kita kena tipu. Cuba bayang dengan makhluk halus yang kata jin kafir, dia senang jadi mengaku dia jin Islam. Jadi kita jangan mudah terpedaya dengan dakwaan-dakwaan seperti ini. Kalau tuan-tuan tengok, bukan kita tidak akui, tuan-tuan, bukan kita tidak akui, malah kalau tuan-tuan tengok apa yang disebut oleh mufti wilayah persekutuan zaman Dr. Zul, kan? Zaman Dr. Zul, tuan-tuan boleh tengok dalam dia punya website, dia menceritakan tentang dakwaan-dakwaan ini. Dia menceritakan dakwaan-dakwaan seperti ini. Dia kata apa? Dia kata masalah sekarang ni, dia kata macam mana kita nak beza yang kata kasyaf ni, yang kata habis semua diangkat hijab, nampak direct dengan malaikat, dengan nabi-nabi, dengan Allah Ta'ala. Dia kata macam mana kita nak beza
Maka Dr. Zul, tuan-tuan sekalian, masa tu dia jadi mufti wilayah persekutuan, dia kata ulama-ulama tasawuf dahulu sangat tegas dalam masalah ni. Ulama-ulama tasawuf dahulu sangat tegas dalam masalah ini, iaitu apa-apa dakwaan pasal kasyaf dan seumpamanya mestilah selari dengan Quran, mesti selari dengan hadis Nabi. Kalau bertentangan sahaja, reject. Jangan duk berselindung di sebalik kasyaf untuk menghalalkan apa yang kamu buat bertentangan dengan Quran atau bertentangan dengan hadis Nabi. Nak cam, tuan-tuan sekalian, apa dia? Contohnya yang kita sebut tadi, kalau dia larang baca mana-mana ayat Quran, yang tu antara ciri kesesatan, antara ciri kekeliruan dalam memahami agama. Tuan-tuan bacalah daripada surah Fatihah, surah Baqarah sampai kepada surah An-Nas, tuan-tuan, mudah-mudahan akan dicintai oleh Allah Ta'ala kerana kita membaca kalam Allah. Tidak ada mana-mana ayat, tidak ada mana-mana surah yang Allah Ta'ala tak suka tuan-tuan baca, yang Nabi tak suka tuan-tuan baca. Tak ada. Semua ayat Quran tu daripada Fatihah, Baqarah sampai kepada An-Nas, semua tu mendatangkan pahala. Jadi ciri-ciri ajaran sesat, kalau dia larang, maka itu antara ciri-ciri ajaran sesat. Baik, maka dalam tulisan Mufti Wilayah Persekutuan, dia kata jikalau seseorang itu, dia kata, tidak dapat membezakan kasyaf yang batil, maka ini akan menyebabkan kesesatan. Kan? Contoh dia kata, keadaan mereka yang mendakwa kasyaf, katalah satu orang ni dia kata dia dapat kasyaf. Kan? Kalau dia seorang yang saleh, orang yang baik, kan, ikut Quran, ikut hadis Nabi, sunnah Nabi, tak kira lah dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia ni ahli kasyaf Rabbani, maka kita boleh terima dia sebab dia orang baik. Benda yang dia ajarkan itu, benda yang dia buat, akhlak dia memang dia ikut Quran, dia ikut hadis Nabi, kita boleh terima. Sebab apa? Sebab dakwaan kasyaf dia tadi tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis Nabi. Tetapi jikalau dia sesat, jikalau ajaran yang dia bawa itu mengelirukan ataupun nampak tak ngam dengan Quran, tidak ngam dengan sunnah-sunnah Nabi, ketahuilah bahawa dia seorang yang sesat dan boleh jadi dia telah digelincirkan oleh syaitan. Boleh jadi dia telah digelincirkan oleh syaitan. Sebab syaitan memang kerja dia untuk menggelincirkan manusia. Mufti wilayah, tuan-tuan, dia disebut bahawa memang Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia akui, dia kata kasyaf ni dia tidak diperolehi dengan jalan biasa. Ada, memang Imam Al-Ghazali memang sebut dia dilalui dengan jalan takwa, jalan takwa dan mujahadah. Takwa ni apa dia, tuan-tuan? Takwa ni takut pada Allah. Takwa ni apa dia? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kan, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Takwa ni kita takut kala-kala kita buat benda yang Allah Ta'ala larang. Takwa ni apa dia, tuan-tuan? Kita takut azab Allah, murka Allah. Takwa ni apa dia? Kita takut kala-kala dalam diri kita ada sifat mazmumah, sifat yang tercela. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia datang ke UIA, Dewan Al-Malik Faisal, masa tu, masa saya mengaji UIA. Budak-budak dia berkerumun, tuan-tuan, nak cium tangan dia. Budak-budak, pelajar-pelajar UIA, kawan-kawan saya, berkerumun nak pakai cium tangan dia. Dia tarik, dia tak bagi. Dia tak bagi pelajar UIA pada masa tu untuk cium tangan dia. Dia nak jaga hati dia. Dia nak jaga hati dia.
Kita tuan-tuan, kalau isteri cium tangan kita, biasa je. Kalau anak kita cium tangan kita, biasa je. Tapi kalau follower kita, kalau murid kita yang ramai-ramai pakat nak cium tangan kita, bimbang hati ni. Bimbang hati ni tuan-tuan. Maka orang yang macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia tarik, dia tak bagi orang cium tangan dia. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, macam mana Prof Kamal Hassan, Profesor Kamal Hassan, kan? Masih ada lagi tuan-tuan, UIA. Dia ni kalau dia bercakap English dia, yang tu siapa yang pernah dengar dia bercakap English dia tuan-tuan, yang ni sangat aura dia tu. Dalam Dewan Malik Faisal tu, kalau dia bercakap tuan-tuan sekalian dengan suara dia, sebutan dia satu persatu tu senyap pelajar, kagum dengan aura dia. Jadi saya pun bagi lagu tu tuan-tuan, saya kenal dia, duk dengar ceramah dia, kuliah dia, kita kagum dengan guru-guru kita ni. 4-5 tahun lepas saya pergi kampus UIA, jumpa dengan dia, seronok sembang dengan dia. Nak balik, saya pegang tangan dia nak cium, dia rentak, dia tarik tangan dia, dia tak bagi cium tangan dia. Saya bukan kata tak boleh tuan-tuan cium tangan orang yang tuan-tuan hormat, bukan tak boleh, tapi kita nak cerita macam mana orang yang warak, orang yang takwa, orang yang baik-baik, orang yang soleh, dia sangat jaga benda-benda lagu tu. Kita ni tak siap bagi kaki lagi, bagi air susu lagi kan, setengah-setengah aja nak sesat tu, boleh minum air kaki lagi, punya sesat. Tangan itu dia tak habis depan ni, belakang pula kan, tak tahulah dia nak buat apa benda yang ada pada tapak tangan ni. Jilat kau tu jilat, kau cium kau tu cium kau ni. Tuan-tuan, kita jangan melampau. Kalau tuan-tuan nak cium tangan, tuan-tuan hormat sungguh orang tu, cium macam tu cukup. Pasal apa tuan-tuan? Dia ada dua benda yang mungkin berlaku. Dua benda yang mungkin berlaku. Satu, kita yang cium. Yang kedua, orang yang kita cium tadi. Nombor satu, kita. Bila kita melampau-lampau dalam mengkuduskan seseorang, yang tu kita takut. Hormat pada sekadarnya. Tuan-tuan tengoklah orang tu. Kalau orang tu tuan-tuan tengok dia boleh kita cium tangan dia, okey kita cium tangan dia, tapi sekadar cium biasa cukup. Jangan duk buat seolah-olah macam lapar nasi, kan? Tak cukup depan belakang, tak cukup belakang depan lagi, ulang kali ulang. Satu, kita, hati kita ni kita kena jaga, jangan melampau. Memang kita disuruh hormat orang, memang kita disuruh hormat orang, tapi bila hormat orang jangan melampau. Yang kedua, orang yang kita hormat tu, bila kita cium tangan dia melampau, bila kita hormat dia dengan cara melampau, bila kita agungkan dia dengan cara melampau, kita bimbang hati dia tadi berubah. Sufyan Ats-Tsauri dia sebut apa? Benda yang paling sukar untuk aku jaga adalah niat hatiku. Sufyan Ats-Tsauri kata, benda paling payah nak jaga hati ni, dia bolak-balik. Kalau orang macam Sufyan Ats-Tsauri, tokoh besar macam Sufyan Ats-Tsauri pun susah nak jaga hati dia, cuba bayang orang macam kita. Orang macam kita ni tuan-tuan, senang-senang je riak, senang-senang je boleh datang ujub, boleh datang rasa suka dipuji, dipuja dan sebagainya. Maka sebab itu tuan-tuan, para ulama mengingatkan kita tentang hal seperti ini. Maka sidang hadirin mukminin, kita berhenti setakat itu, tapi kita akhiri dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kan? Apa kata Imam Al-Ghazali? Dia pesan apa dekat kita? Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dia pesan, apabila Allah menjaga urusan hati, Allah jaga hati kita, nescaya melimpah-limpah rahmat ke atas hati kita. Allah Ta'ala akan terangkan hati kita dengan cahaya. Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita, dan terbukalah bagi
baginya rahsia pada alam malakut. Jadi kita ni tuan-tuan, apa dia rahsia itu urusan Allah. Kita jangan duk mendakwa tahu semua benda, kan? Kita jangan buat dakwaan yang menyalahi Quran dan hadis. Tahu akhirat bila nak jadi. Hari tu kata tahun 2012. Ni dah lepas dah. Dah dekat 10 tahun, dah 9 tahun. Setiap agama ni tuan-tuan dia ada kesesatan masing-masing, kan? Setiap agama ni ada pelampau-pelampau. Duk percaya benda-benda dakwaan tahu hari kiamat dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, Imam Ghazali juga dia tak sebut malaikat turun kepada kita. Imam Ghazali dia tak bagi tahu malaikat turun kepada kita. Imam Ghazali juga tidak bagi tahu bahawa kita akan dapat wahyu. Malah sesiapa yang mendakwa bahawa dia mendapat wahyu daripada Allah, maka dia kafir. Tu hukum dia. Tapi jangan cepat mengkafirkan orang. Soal kafir ataupun tidak, kita kena serahkan kepada pihak berotoriti. Tetapi apa yang penting tuan-tuan sekalian, dakwaan-dakwaan tentang kasyaf yang melampau ini, tahu semua benda gaib dan sebagainya, adalah dakwaan-dakwaan yang kita perlu berhati-hati dengannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua. Allah Ta'ala kurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.